Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Prof. Dr. Aswati Hamzah dan rakan-rakan bakal guru sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai kaedah perbincangan. Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu yang terdiri daripada saya sendiri, Nurul Alisha Awni binti Amidin, Nurul Atira Najwa binti Majaih dan Siti Khadijah binti Muhammad Razi. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan beberapa definisi kaedah perbincangan. Menurut Mok Sun Sang pada tahun 2008, pengajaran mikro merupakan suatu teknik pengajaran dalam tempoh 5 hingga 15 minit untuk mengajar kemahiran mengajar kepada sekumpulan guru pelatih yang biasanya terdiri daripada 5 hingga 10 orang sahaja. Menurut Kashin pada tahun 2011, secara umumnya perbincangan dianggap sebagai aktiviti yang melibatkan ekspresi bertulis atau lisan berdasarkan sudut pandangan yang berbeza dalam situasi tertentu. Menurut Anastas pada tahun 2010, proses perbincangan tidak hanya dikawal oleh seseorang individu sahaja seperti yang berlaku dalam kuliah. Malah, pensyarah sebagai ketua perbincangan perlu cuba menyeimbangkan antara mengawal kumpulan dan membiarkan pelajar mengutarakan pandangan mereka tanpa halangan. Bloomberg pada tahun 2008 pula mendakwa bahawa interaksi semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menggalakkan pelajar bertukar idea dan pendapat yang bersesuaian dengan topik yang dipelajari. Menurut Nisram pada tahun 2006, kaedah perbincangan memberi peluang kepada guru untuk menyemak dan menilai kefahaman pelajar secara menyeluruh berdasarkan pandangan dan soalan daripada pelajar sendiri. Akhir sekali, menurut Sibentan pada tahun 2006, perbincangan dalam bilik darjah adalah sangat penting untuk membina pemikiran kritis tentang bagaimana pelajar menyusun idea mereka dan kemudian menyampaikannya dengan penuh keyakinan. Baiklah, saya serahkan pembentangan kepada rakan pembentang seterusnya. Terima kasih rakan pembentang. Seterusnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis kaedah perbincangan. Terdapat 2 jenis kaedah perbincangan yang boleh dilaksanakan di dalam kelas, iaitu perbincangan keseluruhan kelas atau perbincangan kumpulan kecil. Sekarang saya akan menerangkan kaedah perbincangan yang pertama, iaitu perbincangan keseluruhan kelas. Perbincangan keseluruhan kelas berada di bawah kawalan guru. Pelajar akan memberikan respon dan reaksi kepada soalan yang diberikan oleh guru. Perbincangan keseluruhan kelas memerlukan guru berperanan sebagai fasilitator dalam perbincangan yang dijalankan dan mengendalikan keseluruhan kelas sebagai kumpulan besar. Pelajar akan terlibat secara aktif dalam perbincangan. Sekiranya terdapat pelajar yang kurang faham mengenai topik yang dibincangkan, mereka boleh meminta pertolongan daripada rakan mereka dan guru akan memberi penjelasan yang lebih mendalam kepada pelajar. Menurut Stanford dan Lubbock pada tahun 1995, bagi meningkatkan penggunaan pemikiran intelektual pelajar di dalam bilik darjah, sesi dialog dapat merangsang perbincangan yang bernas antara guru dengan pelajar dan antara pelajar dengan pelajar. Jenis kaedah perbincangan seterusnya ialah perbincangan kumpulan kecil. Perbincangan kumpulan kecil biasanya terdiri daripada 4 hingga 5 orang pelajar. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan aktiviti perbincangan dikawal sepenuhnya oleh pelajar dalam kumpulan masing-masing. Pelajar lebih yakin untuk berkomunikasi antara satu sama lain kerana hanya melibatkan pelajar yang sedikit dan mereka terlibat lebih aktif dalam perbincangan dalam kumpulan kecil. Namun, guru perlu sentiasa memantau setiap kumpulan kecil agar objektif pembelajaran yang perlu dicapai tidak tersasar. Perbincangan dalam kumpulan kecil lebih sesuai sekiranya pelajar dapat menghadap antara satu sama lain bagi memudahkan mereka berbincang. Jadi, kedudukan meja dan kursi perlu disusun mengikut kesesuaian. Baiklah, saya serahkan pembentangan kepada rakan pembentang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya Siti Khadijah binti Muhammad Razi akan meneruskan pembentangan. Kita lihat pula pada bahagian tujuan kaedah perbincangan. Terdapat 3 tujuan utama dalam mempelbagaikan kaedah perbincangan. Yang pertama adalah untuk memastikan pelajar dapat mengukuhkan kemahiran lisan dan dapat menguasai kemahiran berkomunikasi dengan baik dalam proses pengajaran di dalam kelas.
Tujuan kaedah perbincangan yang kedua pula adalah untuk menggalakkan pelajar menguasai teknik perbincangan yang betul dan juga mewujudkan sebuah medium buat pelajar agar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dilihat mampu merangsang minda pelajar untuk mengambil bahagian di dalam kelas. Akhir sekali adalah untuk mengembangkan tahap pemikiran kritis pelajar melalui sesi perbincangan. Pelajar dapat menjana idea-idea dan buah fikiran yang kreatif bagi menghasilkan sebuah pembentangan yang menarik. Baiklah, kemudian kita beralih pula kepada bahagian elemen-elemen penting dalam kaedah perbincangan. Antara elemen kaedah perbincangan ialah matlamat dan objektif pengajaran, di mana guru mementingkan penglibatan pelajar secara aktif dalam apa jua aktiviti yang dijalankan. Justru itu, pelajar perlu melibatkan diri dalam proses perkembangan sikap, gerak kerja dan kemahiran menyumbang idea dalam sesi perbincangan secara berkumpulan. Selain itu, elemen susun atur meja juga amat penting. Penyusunan semula meja-meja pelajar di dalam kelas adalah untuk memudahkan perjalanan sesi perbincangan. Susun atur yang dilihat sesuai untuk tujuan perbincangan adalah berbentuk bulatan, separa bulatan atau berbentuk U. Akhir sekali, elemen pemilihan topik dan variasi yang baik. Topik yang dipilih untuk menjalankan perbincangan mestilah relevan dengan isu semasa dan menepati kandungan pembelajaran semasa. Hal ini secara tidak langsung dapat merangsang minat pelajar untuk terlibat secara aktif dalam perbincangan tersebut. Baiklah, terima kasih kepada saudari Alisha. Kita sambung pula pada bahagian teknik-teknik kaedah perbincangan. Terdapat 4 teknik perbincangan yang utama, antaranya ialah teknik sumbang saran. Aktiviti perbincangan yang dilakukan secara sumbang saran ini merupakan sebuah aktiviti yang memerlukan setiap ahli kumpulan untuk menyuarakan idea-idea mereka sebanyak yang boleh. Idea-idea yang dikemukakan tersebut haruslah menepati kesesuaian topik dan mengikut had masa yang ditetapkan. Selain itu, aktiviti perbincangan berdasarkan teknik bercerita. Teknik bercerita merupakan sebuah aktiviti menceritakan semula dengan melibatkan sesuatu perkara atau peristiwa-peristiwa tertentu, sama ada berimajinasi, tradisi mahupun kisah benar. Kebiasaannya, teknik bercerita menggunakan sumber-sumber hiburan cerita rakyat yang mempunyai unsur moral dan nilai kemasyarakatan. Baik, teknik perbincangan yang seterusnya pula ialah teknik demonstrasi. Ia merupakan satu teknik pengajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. Sebagai contoh, guru mata pelajaran kemahiran hidup perlu menerangkan dan mendemonstrasikan cara-cara untuk menjahit menggunakan peralatan yang disediakan. Dan akhir sekali ialah teknik forum. Kebaikan teknik forum ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman serta pendapat mereka yang tersendiri secara langsung. Setiap kumpulan perbincangan perlu melantik seorang pengerusi dan beberapa ahli panel yang lain sebagai syarat pelaksanaan aktiviti forum. Terima kasih saudari Khadijah. Saya Nur Atina Najwa binti Majai akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu teknik perbincangan dalam pembelajaran abad ke-21. Antara contoh teknik perbincangan pembelajaran abad ke-21 ialah talking chips. Teknik talking chips ini merupakan sebuah teknik yang dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik di mana setiap pelajar dapat membina hubungan, dapat berkomunikasi dan dapat hak yang sama antara satu sama lain. Melalui teknik ini, pelajar hanya diberi satu chip, iaitu satu benda seperti pen, pemadam dan sebagainya. Pelajar boleh cuba untuk menjawab sekali sahaja soalan yang diajukan oleh guru, iaitu dengan meletakkan chip di hadapan mereka. Peluang untuk menjawab soalan yang lain hanya akan diberikan kepada pelajar yang masih belum menggunakan chip yang diberikan. Mereka yang telah menggunakannya perlu menunggu sehingga pusingan yang seterusnya untuk menjawab soalan. Teknik ini amat penting dalam memastikan semua pelajar diberi peluang untuk menjawab soalan yang telah diajukan. Teknik yang seterusnya pula ialah teknik fishbowl.
Teknik fishbowl ini merupakan teknik yang digunakan dalam perbincangan ilmiah. Teknik perbincangan ini membahagikan pelajar kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan pelajar yang pertama berada di bulatan luar yang bertindak sebagai pemerhati atau jurulatih, manakala bulatan bahagian dalam pula terdiri daripada pelajar yang bertindak sebagai panel dengan membincangkan sesuatu topik ataupun soalan. Teknik ini digunakan pakai untuk membincangkan sesuatu topik di mana semua pendapat para pelajar diambil kira, dikongsi, dibuktikan, ditolak dan dimurnikan melalui perbincangan dengan pelajar-pelajar lain. Teknik yang terakhir pula ialah teknik meja bulat. Teknik ini sangat berguna kepada sumbangsaran, iaitu bertindak untuk menyemak dan melatih sesuatu kemahiran. Para pelajar akan dibekalkan pen dan kertas untuk mencatat apa yang dibincangkan. Pelajar diminta untuk memberikan respon terhadap sesuatu soalan atau masalah secara bergiliran di dalam satu kumpulan. Semua pelajar akan menyatakan idea dan pendapat mereka dan pelajar yang lain akan mencatatkannya secara bergilir. Setiap ahli kumpulan tidak digalakkan untuk berdiam diri atau tidak menyuarakan sebarang pendapat. Mereka juga tidak digalakkan untuk melepaskan giliran mereka kecuali jika mereka tidak mempunyai sebarang idea. Maka pelajar tersebut dibenarkan untuk melepaskan giliran supaya perbincangan meja bulat itu tidak lesu dan membosankan. Teknik perbincangan ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk berkongsi pendapat yang tersendiri di samping mencari penyelesaian yang terbaik sesama mereka. Seterusnya, dalam menggunakan kaedah perbincangan, terdapat beberapa prosedur yang perlu diikuti bagi memastikan kaedah perbincangan yang dilakukan tersusun dan berkesan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 3 prosedur yang terlibat dalam melaksanakan kaedah perbincangan, iaitu keadaan sebelum, semasa dan selepas perbincangan dilakukan. Sebelum guru memulakan aktiviti perbincangan, guru terlebih dahulu perlu menyediakan rancangan pengajaran yang lengkap, jelas dan tersusun supaya guru dapat mengatur strategi yang baik bagi memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai. Guru juga perlu memaklumkan kepada pelajar mengenai tahap keseriusan perbincangan yang diadakan, iaitu sama ada perbincangan dalam bentuk formal atau tidak formal. Sebelum guru menggunakan kaedah perbincangan di dalam kelas, guru perlu memahami topik dan isi kandungan yang akan dibincangkan. Pada masa yang sama, susunan meja dan kerusi perlulah sesuai untuk melakukan perbincangan kerana mudah untuk menggalakkan pelajar untuk berbincang dan mereka duduk berdekatan antara satu sama lain. Dalam keadaan tertentu, guru perlu mengubah susunan meja dan kerusi di dalam kelas bagi melancarkan proses perbincangan. Guru perlu menetapkan tempoh masa untuk menjalankan kaedah perbincangan agar perbincangan tidak meleret-leret dan membuang masa. Semasa kaedah perbincangan dijalankan, guru perlu memastikan semua pelajar terlibat secara aktif dalam perbincangan yang dijalankan. Guru perlu menggalakkan pelajar yang pasif untuk turut memberi idea dalam perbincangan yang dijalankan. Guru juga perlu menggalakkan semua pelajar untuk turut terlibat dalam perbincangan dan tidak membiarkan hanya seorang pelajar mengawal perbincangan tersebut. Guru juga boleh bertanya soalan yang berbentuk provokatif untuk menguji kefahaman pelajar dan mencukil idea baharu yang lebih bernas daripada pelajar. Pada masa yang sama, guru perlu sentiasa memantau perbincangan bagi setiap kumpulan untuk mengelakkan pendapat yang diberikan oleh pelajar tersasar daripada objektif pembelajaran. Guru boleh membantu pelajar yang tidak mempunyai idea dalam perbincangan, tetapi guru tidak boleh memberikan jawapan kepada pelajar dan perlulah diingat bahawa guru hanya fasilitator yang memberikan bimbingan dan bukan memberi maklumat kepada pelajar. Selepas selesai sesi perbincangan, guru akan meminta wakil daripada setiap kumpulan untuk membentangkan rumusan daripada hasil perbincangan yang dijalankan. Melalui pembentangan, guru secara tidak langsung dapat menilai kefahaman pelajar mengenai topik yang telah dipelajari. Sekiranya pelajar mengemukakan pendapat yang tidak tepat, guru akan membetulkan dan memberi penerangan semula supaya pelajar tidak keliru.
Guru boleh menggunakan pakai pandangan yang diberikan oleh pelajar dengan menyusun, menyunting dan mencetak idea-idea mereka dan diedar semula kepada pelajar. Selepas pelajar selesai membuat pembentangan, guru perlu membuat rumusan dan menegaskan perkara yang betul dan salah agar pelajar tidak mengulang kesilapan yang sama. Guru juga perlu mencadangkan bahan bacaan tambahan kepada pelajar agar pelajar dapat menambah maklumat mengenai topik yang dipelajari. Baiklah, saya serahkan pembentangan kepada rakan pembentang seterusnya. Saya akan meneruskan pembentangan saya dengan prinsip kaedah perbincangan. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diamalkan oleh guru supaya kaedah perbincangan ini dapat dijalankan dengan lebih efektif. Prinsip yang pertama ialah penjelasan mengenai tujuan perbincangan. Guru perlulah menjelaskan tujuan perbincangan dilaksanakan kepada para pelajar terlebih dahulu sebelum memulakan sesi perbincangan. Tujuan perbincangan dilaksanakan perlu dijelaskan dengan terperinci kepada pelajar agar pelajar dapat memahami dan mengetahui objektif pembelajaran bagi sesuatu topik semasa sesi pembelajaran. Dengan itu, pelajar dapat membuat persediaan terlebih dahulu sebelum melibatkan diri dalam perbincangan. Pelajar yang bersedia akan menjadi aktif dan bersemangat semasa sesi perbincangan kerana telah mendapat gambaran awal mengenai topik tersebut, manakala pelajar yang tidak bersedia akan pasif dan tidak yakin untuk memberikan idea dan pandangan mereka. Prinsip yang seterusnya pula ialah peranan guru sebagai fasilitator dalam kaedah perbincangan. Guru merupakan fasilitator atau pemudah cara ketika sesi perbincangan berlangsung. Oleh itu, guru perlulah menjadi fasilitator yang membimbing dan memantau pelajar sepanjang sesi perbincangan dijalankan. Guru perlu bergerak dari satu kumpulan kepada kumpulan yang lain bagi mengelakkan pelajar terpesong maklumat ketika sesi perbincangan semasa ahli kumpulan mereka. Bukan itu sahaja, guru juga perlu membetulkan kesilapan sesuatu kumpulan semasa sesi perbincangan tersebut. Akhir sekali, sebelum tamat sesi pembelajaran, guru perlulah memberikan pujian dan memberikan hadiah kepada para pelajar yang melibatkan diri secara aktif dalam sesi perbincangan yang dijalankan. Pujian dan hadiah yang diberikan kepada pelajar ini akan menjadi sumber motivasi kepada pelajar lain untuk lebih berdaya saing dalam sesi perbincangan. Pemberian hadiah dan juga pujian ini juga merupakan satu bentuk penugahan positif yang akan menyebabkan tingkah laku tersebut akan diulang-ulang oleh si pelaku, iaitu para pelajar. Oleh itu, ianya secara tidak langsung akan bertindak sebagai motivasi yang mendorong para pelajar melakukan sesuatu tingkah laku untuk memperolehi penugahan positif. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini dengan kelebihan menjalankan kaedah perbincangan. Antara kelebihannya ialah dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan berhujah bagi melontarkan pendapat dalam kalangan pelajar. Melalui kaedah ini, apabila komunikasi secara dua hala sentiasa berlaku antara guru dan pelajar, hal ini akan menyebabkan pelajar dapat membiasakan diri mereka untuk melontarkan pandangan mereka di khalayak ramai. Pelajar yang sering aktif dan bersedia sebelum memulakan sesi perbincangan dapat secara tidak langsung mengasah kemahiran komunikasi mereka untuk bercakap di khalayak ramai. Bagi pelajar yang pasif pula, apabila mereka berada dalam kumpulan yang kecil semasa perbincangan, mereka bertanggungjawab untuk menyuarakan idea dan pendapat mereka sesama rakan-rakan. Hal ini akan menghilangkan atau mengurangkan perasaan malu dan gemetar pelajar tersebut untuk kekal aktif di dalam kelas. Dengan itu, kemahiran komunikasi dapat dipupuk dalam kalangan pelajar ketika sesi pembelajaran berlangsung. Baiklah, kelebihan yang seterusnya pula ialah menerapkan nilai murni dalam kalangan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana ketika sesi perbincangan berlangsung, aspek nilai murni seperti bekerjasama, bertanggungjawab, menghormati dan juga berfikiran rasional dapat dipupuk dalam diri pelajar.
Aspek nilai murni ini dapat diterapkan secara tidak langsung, iaitu ketika pelajar tersebut saling bekerjasama dan melakukan tugasan dan perbincangan ketika sesi pembelajaran berlangsung. Ketika sesi perbincangan dijalankan, pelajar akan diberikan satu tugasan yang memerlukan mereka untuk menyelesaikan tugasan itu secara berkumpulan. Dengan itu, guru dapat menerapkan dan memupuk nilai bekerjasama dalam diri pelajar. Kaedah perbincangan juga mampu menerapkan aspek menghormati, iaitu pelajar cuba untuk belajar mendengar idea dan juga pendapat yang diutarakan oleh pelajar yang lain. Pelajar yang lain juga dapat mencuba untuk berfikiran terbuka menerima pandangan orang lain. Oleh itu, tidak dinafikan lagi bahawa melalui kaedah perbincangan secara tidak langsung mampu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Baiklah, yang terakhir sekali, kelebihan yang dapat diperoleh daripada kaedah perbincangan ini ialah dapat menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis dan juga kreatif. Guru merupakan individu yang bertanggungjawab dalam membina modal insan. Oleh itu, guru perlulah mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya dapat memberi kesan yang optimum dan menyeluruh kepada pelajar dan memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif ketika sesi perbincangan bersama rakan-rakan mereka berlangsung. Menerusi kaedah perbincangan dalam proses perbincangan dalam bilik darjah, ia dapat melatih pelajar untuk berfikir secara kreatif dalam menyelesaikan sesuatu isu ataupun tugasan yang diberikan kepada mereka. Semua pelajar akan mencari maklumat dan melakukan perbincangan secara kritis untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Sepanjang sesi perbincangan tersebut, pelajar bertanggungjawab untuk menjadi aktif semasa rakan mereka melontarkan pendapat mereka. Hal ini secara tidak langsung akan melatih pelajar untuk berfikir secara kreatif dan juga kritis. Baiklah, seterusnya pula ialah kelemahan dalam melakukan kaedah perbincangan dalam bilik darjah. Antara kelemahannya ialah menjadikan suasana dalam kelas itu menjadi bising. Dalam melakukan sesi perbincangan, hal ini memerlukan pelajar menjadi aktif dan berinteraksi di dalam kelas supaya sesi perbincangan ketika sesi pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Hal ini secara tidak langsung akan menjadikan situasi kelas itu menjadi bising dan tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh guru. Hal ini juga dapat menyebabkan pelajar dari kelas lain akan terganggu ketika sesi pembelajaran berlangsung. Bukan itu sahaja, ketika pelajar sudah mulai bosan untuk berbincang mengenai pembelajaran sahaja dan juga tugasan mereka, mereka akan menjadikan sesi perbincangan tersebut sebagai waktu ataupun ruang untuk mereka berborak kosong dan juga hal ini dapat mengganggu rakan mereka yang lain. Perkara ini akan membawa kepada situasi yang bising dan mengganggu sesi perbincangan yang dijalankan di dalam kelas tersebut. Seterusnya pula ialah kelemahan kaedah perbincangan penggunaan masa yang lama. Bagi mengamalkan pembelajaran abad ke-21 melalui kaedah perbincangan, ia akan memakan masa yang agak lama. Dalam melakukan sesi perbincangan, pelajar perlu meneroka maklumat dan juga dalam ketika melakukan sesi perbincangan ini, pencarian maklumat dapat memakan masa yang agak lama. Bukan itu sahaja, sesi perbincangan yang dijalankan juga akan mengambil masa yang lama kerana pelajar perlu mengeluarkan idea dan melontarkan idea yang tersendiri bagi menyelesaikan sesuatu isu yang telah diberikan kepada mereka. Sekiranya guru memberikan mereka sesuatu soalan, mereka perlu berbincang sesama mereka terlebih dahulu dengan ahli kumpulan mereka sebelum mengeluarkan idea-idea yang bernas bagi menjawab pertanyaan guru.
Hal ini akan membawa kepada penggunaan masa yang lama dan mengakibatkan guru tidak mampu untuk menghabiskan topik pembelajaran pada hari tersebut. Baiklah, yang terakhir sekali pula ialah kelemahan kaedah perbincangan ialah wujudnya dominasi dalam perbincangan di dalam kelas tersebut. Kebiasaannya, pelajar yang bersikap aktif lebih banyak menyumbangkan idea dalam menyelesaikan sesuatu topik dan juga tugasan yang telah diberikan kepada mereka. Berbeza pula dengan pelajar yang bersikap pasif. Dalam perbincangan, mereka akan merasa rendah diri dalam kumpulan tersebut, menyebabkan mereka malu untuk melontarkan dan menyumbang idea yang berada di fikiran mereka kerana takut akan diskriminasi oleh rakan yang lain. Golongan pasif ini juga merasakan bahawa idea mereka tidak menarik dan tidak mampu untuk menarik perhatian orang lain dan mereka tidak mempunyai hak untuk bersuara. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka merasakan golongan pelajar yang bersikap aktif ini di dalam kelas ini lebih berhak untuk menyuarakan pendapat mereka dalam sesi perbincangan, dan secara tidak langsung pelajar aktif ini dapat mendominasi sesi perbincangan tersebut. Secara keseluruhannya, kaedah perbincangan merupakan salah satu kaedah dalam pengajaran mikro yang amat penting dan berkesan, lebih-lebih lagi dalam era pembelajaran abad ke-21 ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kaedah ini mampu meningkatkan perkembangan intelek, kemahiran diri, pemupukan nilai dan kemahiran lisan pelajar. Kaedah perbincangan ini juga sangat mudah untuk dijalankan, sama ada di dalam bilik darjah ataupun melalui media komunikasi. Teknik pengajaran yang berpusatkan murid ini harus diberikan keutamaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar setiap pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran tersebut. Kaedah ini juga terbukti bahawa dapat membantu guru ataupun pensyarah untuk mencapai objektif dan standard pembelajaran yang ingin dicapai di akhir pembelajaran. Guru juga perlulah mengikuti prinsip kaedah perbincangan agar perbincangan yang dijalankan ketika sesi pembelajaran berlangsung menjadi lebih efektif dan juga berkesan. Setiap kaedah pembelajaran mempunyai pelbagai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. Namun, para guru perlulah bijak mengendalikan kelemahan tersebut menjadi sesuatu kelebihan kepada pelajar. Guru juga perlu bijak menguruskan masa untuk melakukan aktiviti berdasarkan pembelajaran abad ke-21. Hal ini sekaligus dapat membentuk pelajar menjadi modal insan yang cemerlang kepada bangsa dan negara.